warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa limuallimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan taufik dan hidayahnya pada malam ini dapat bersama-sama mengimarahkan masjid kita yang sentiasa berubah tambah indah. Mudah-mudahan amal ibadahnya pun semakin indah, dan dalaman yang mengimarahkan masjid iman dan takwa makin meningkat. Sejak tangguh sebelum puasa sampai raya, hari kali pertama saya memulakan. Yang lain dah jalan sepatutnya minggu lepas, tapi diwajibkan menghadiri kursus di Saru, Johor sini selama 5 hari. Saya tak boleh tolak sebab banyak kali saya miss. Wajib ikutlah ya. Jadi dengan itu tak dapat melaksanakan jadual pada minggu lepas, kerana lepas Jumaat masih di sana lagi ya. Lepas Jumaat ada satu tempat yang dilawati, baru terus balik Melaka sampai maghrib malam. Jadi atas keadaan ini saya minta maaf. Lebih lagi yang minggu pertama bulan 9 ni, pertama selalunya ceramah motivasi Ustaz Samsul, tapi saat akhir tak datang, sedangkan keramaian yang nak mendengar tu ramai, dan saya nak ambil tempat tu isyarat tak kuat sebab masih menunggu yang nak datang. Pernah satu masa penceramah tak datang, saya ganti, rupanya dia hantar wakil, buat diam je. Jadi begitulah keadaannya. Ujian kepada kita semua ya, yang nak menuntut keridhaan Allah, nak mencari ilmu ni memang macam-macam ujian. Dan biasanya ujian pun jadi ujian juga. Sedangkan hari ini kemudahan yang Tuhan sediakan cukup banyak untuk mengelakkan masalah-masalah untuk menghadiri majlis ilmu. Saya pada mulanya nak menyambung akidah. Lebih-lebih lagi dalam masa seminar 3 hari di Saru, lawatan kerja di Johor Bahru 1 hari dan ke Singapura 1 hari. Yang di Singapura tu ada yang menarik. Pertama dapat melihat Darul Arqam, bukan Arqam yang diharamkan, Darul Arqam. Peranannya macam perkim mengislamkan orang-orang. Ramai orang Australia, Filipina datang ke Singapura jumpa Arqam, masuk Islam. Tapi di sana ada kemudahan, sedang hatinya dah dapat petunjuk, datang ke Darul Arqam Singapura. Duduk 6 bulan dibimbing dan diajar fardu ain, baru balik ke tempat mereka. Itulah ya, yang ada di Singapura. Selain daripada masjid-masjidnya yang lebih ke depan, di antara masjid-masjid yang kita ada di Malaysia, kerana orang Islam ni, orang Melayu terutama sekali, dia dah tertekan baru sedap. Di Malaysia ni masjid mewah, masjid kerajaan buat, diperuntukkan. Yang masjid baik pun buat besar lawan-lawannya mewah. Tapi Singapura kerajaan tak buat masjid, tak buat sekolah agama,
pelajaran agama tak diajar di sekolah-sekolah. Terserahlah pada penganut agama masing-masing. Inilah menyebabkan di Singapura kita dengar-dengar ramai ahli Persatuan Kristian Singapura, Melayu. Persatuan Kristian Melayu Singapura ada pertubuhan. Dan yang belakangan ini saya kagum, kita heboh-heboh Syiah, rupanya di Singapura lagi hebat. Diumumkan bahawa risalah-risalah Syiah datang daripada Melaka, diposkan di Melaka, Melaka pusatnya. Dan diumumkan pengurusi Syiah di Melaka, setiausaha di Johor, tempat markasnya di Singapura, yang bebas di sana. Itulah bahaya terakhir kita hari ini yang hangat dibincangkan, didebatkan. Dan baru-baru ini seorang ketua Syiah di Kedah, Haji Surabaya, buat laporan polis, report polis, kerana mufti Kedah merendah-rendahkan Syiah, memburuk-burukkan Syiah. Maka pengurusinya, ketuanya buat report polis. Tak berani kalau tak kuat, tak berani macam itu. Tapi sepatutnya perangkap dan dijelaskan ajarannya sesat, menyalahi Islam. Ketuanya sarah diri, ketua report polis, tak kalah patutnya. Tak berani. Begitulah keadaan di negara kita hari ini mengenai kedudukan agama kita diancam dengan berbagai-bagai ajaran sesat, dan musuh-musuh Islam sendiri yang menyamar daripada Yahudi dan Nasrani, menyamar melalui macam-macam cara, termasuk melalui perniagaan-perniagaan yang kita tak sadar kadang-kadang kita beli barang tu rupanya Yahudi. Dia dapat untung, digunakan untuk menghancurkan Islam. Dibuat projek-projek perniagaan yang menarik-menarik, hebat-hebat, rupanya tauhidnya Kristian. Dapat keuntungan, digunakan untuk menentang Islam balik. Kalau Islam menentang Islam balik akhirnya. Inilah kita hari ini perlu sedar dan insaf. Sementara negara kita ni, di Malaysia ni, masih dilindungi oleh pemerintah yang membela Islam dan umat Islam serta kedaulatan Islam. Cuba dipertahankan, kita kena sokong usaha ini. Pada malam ini ada yang minta bentangkan ataupun bincangkan tentang korban. Kata minggu lepas dah ada sentuh korban. Penceramah kita Dr. Fazil sentuh korban, tapi patutnya sudahlah, kurang puas katanya. Sebelum itu saya nak bawakan sebuah hadis. Abu Lais As-Samarkand meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Aslam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-a'malu khamsah. Al-a'malu khamsah. Amal perbuatan itu ada 5 jenis. Ada 5 macam atau 5 jenis amal perbuatan. Kita telah bincangkan dalam kuliah sebut innamal a'malu binniyat. Amal-amal ibadat kita semua itu bergantung kepada niat kita. Diterima oleh Allah atau tidak bergantung pada niat kita, nawaitu kita. Kalau betul-betul lillah, ikhlas, insya-Allah amal itu sampai kepada Allah dan diberikan ganjaran. Jadi hadis ini menerangkan tentang ganjaran-ganjaran daripada amalan kita, dibagikan kepada 5. Fa'amalun bimisli. Satu daripadanya, amal itu sama. Amal itu sama balasannya dengan yang diamalkan. Ya, 1 balas 1. 1 balas 1. Itu sejenis amalan. Yang kedua, wa amalun mujib. Maksudnya amalun mujib, amal yang menentukan. Amal yang menentukan. Nanti kita akan baca hadis seterusnya. Dan yang ketiga, wa amalun bi asyara. Satu lagi amal yang dapat ganjaran 10 kali ganda. Tadi 1 balas 1. Ya. Satu lagi mujib, dapat tapi tak buat. Itu mujib. Wa amalun bisabi'imiyah. Satu amal lagi mendapat ganjaran balasan 700. 700. Wa amalun la ya'lamu sawabu
amilihi illa Allah. Dan yang satu lagi, dapat tadi yang kelima, wa amalun la ya'lamu aswabu amilihi illa Allah. Satu amal itu tak tahu ganjarannya melainkan Allah. Cari satu balik satu, ya. Satu tak buat dapat satu. Kemudian satu buat dapat 10. Satu buat dapat 700. Dan satu lagi dibuat amal itu tak tahu berapa dapat, melainkan Allah. Itu lebih jenis bagian amalan yang kita lakukan. Wa amal amalul ladzi bimislihi. Wa amal amalul ladzi bimislihi, amal yang mendapat sebanding dengannya, iaitu satu dapat satu. Wa rajulu ya'malu sayi'atan yuktabu alaihi wa akhidah. Iaitu seorang yang mengerjakan kejahatan dapat balasan satu dosa. Satu kejahatan, satu dosa, satu balasannya, satu balas satu. Satu dapat satu. Tapi dapat ni bukan dapat dia buat dosa, ya, dia buat tak baik, dapat satu. Satu dosa lah. Yuktabu alaihi wahidah, ya, dicatat ke atasnya orang yang buat satu kejahatan tu satu balasan, satu dosa. Wa rajulun yahumu bihasanatin walam ya'malha. Satu lagi amalan seorang lelaki, iaitu niat nak buat baik tak dibuat, la ya'malha, tak dibuat, wa yuktabu lahu hasanah, dia dapat satu kebaikan. Niat nak buat baik tak dibuat, dapat satu pahala. Satu pahala dapat. Tak buat dapat pahala, ya. Ni kemurahan Allah. Wa rajulun wal amalul mujibu man laqiya Allah la ya'budu illahu wajabat lahul jannah. Iaitu tadi seorang yang niat akan berbuat kebaikan tetapi tidak jadi berbuat, maka dicatat baginya satu kebaikan. Adapun amal yang menentukan maka orang menghadap kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Ini kan janji Allah, ya. Dan yang satu lagi, wa man laqiya Allah ya'budu ghairahu wajabat lahun nar. Orang yang berjumpa Allah tapi dia menyembah yang lain, baginya neraka. Kemudian wal amalul ladzi bi asratin, amal yang dibalas dengan 10. Man amila hasanatan yuktabu lahu asyarah. Buat satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Macam salawat, ya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah, ya. Semacam itu salawat lah. Wal amalul ladzi bi sab'i mi'ah, man amila fi sabilillah aw yunfiqu fi zalika fayuktabu lahu sab'u mi'ah. Ini yang amalan dapat 700 kali ganda, iaitu amalan yang dibuat dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah, untuk mendekatkan agama Allah. Fayuktabu lahu sab'u mi'ah, dia diberikan ganjaran 7 kali ganda. Wal amalul ladzi la yurab sawaba amilihi, dan satu lagi amalan yang tak diketahui balasannya melainkan Allah, wa huwa shaum, iaitu ibadah puasa. Jadi mudah-mudahan yang pertama tadi kita jangan ambil lah, ya. Buat satu kejahatan dapat dosa tak apa, dapat satu, buat satu dapat satu, ya. Tapi kita tak tahu dosa tu macam mana di sisi Allah SWT, ya. Balasannya macam mana orang yang berdosa tu kita tak tahu. Walaupun itu jangan disentuh lah, jangan dipikirkan. Buat kebajikan, niat aja dah dapat satu pahala, ya. Kalau buat niat buat kebajikan dibuat dapat 10 kali ganda. Ada setengah-setengah amalan yang ditentukan dari Allah kita lakukan, maka dapat 700 kali ganda. Dan yang akhir sekali,
Amalan yang kita lakukan tak tahu dapat berapa, yang tahu hanya Allah, iaitu ibadat puasa. Itu sebagai mukadimah kita dalam hal kita mencari bekal di dunia ini untuk kita bawa ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita masuk ni korbannya. Korban dalam bahasa Arab disebut adhiyah atau udhiyah. Korban atau udhiyah. Satu lagi disebut korban ini ialah dengan bahasa Arab berbunyi nahar. Nahar. Hari nahar, hari korban. Hari raya nahar, hari raya korban. Ada juga disebut hari raya adhiyah, hari raya korban. Jadi korban itu ialah satu ibadat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga asalnya bahasa Arab, daripada perkataan qaribun. Ya, bila kita lakukan perbuatan namanya kurban, itu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam istilah syarak, kurban itu yaitu menyembelih binatang na'am, pada hari yang tertentu, iaitu pada hari kurban, hari raya kurban dan hari tasyrik. Menyembelih binatang na'am pada hari yang tertentu, iaitu hari-hari yang dibolehkan kita menyembelihnya dengan kasat, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban. Dan na'am tadi, binatang na'am tadi, iaitu terdiri daripada unta, lembu, kambing dan kibas. Unta, lembu, kambing dan kibas, itu binatang na'am namanya. Bukan ni'am ya. Kalau ni'am, nikmat. Bahasa Arab ni atau perkataan boleh jadi tiga makna. Na'am, binatang na'am yang boleh buat korban. Ni'am, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'am juga saya. Na'am untuk dia, kalau na'amun, na'am saya ada, hadir. Ya Ahmad, na'am saya menyahut. Dan ni'am, nikmat-nikmat, sayang nikmat. Kalau na'amun, binatang korban. Banyak kelebihan-kelebihan tentang korban, terutama sekali dalil yang kita nak ambil tentang korban ini selalu disebut oleh para penceramah dengan dalil ayat Quran yang selalu kita baca dalam sembahyang yang paling pendek, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Maksudnya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah mengurniakan engkau wahai Muhammad nikmat kebaikan yang banyak. Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Ayat ini walaupun ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga ditujukan kepada umat Muhammad. Ya, umat Muhammad. Maknanya Allah Taala telah memberitahu kepada Nabi Muhammad, Allah Taala telah memberi kepada Nabi Muhammad kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Semua kebaikan-kebaikan itu yang diberi kepada Muhammad, tak ada yang tak baik. Maka begitulah umat Muhammad menerima juga kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada berbentuk nikmat ataupun rahmat. Semua itu merupakan kebaikan yang dalam bahasa disebut Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kamu Muhammad dan umatnya kebaikan yang banyak. Kalau dalam Quran ayat yang lain mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah yang kita terima, tak terhitung. Tak terhitung, lagi tak terbalas. Usahakan jauh, ya, yang ada pada diri kita ni, pada badan kita ni, berapa banyak nikmat dan kemudahan. Dan anggota-anggota kita yang 7, yang dipanggil panca indera ni 5, ya. Yang 7 yang disebutkan dalam tasawuf, anggota-anggota zahir. Itu aja cubalah kita nilai.
nikmatnya berapa. Mata je ni, dengan mata kita boleh melihat yang kita gunakan hari-hari untuk macam-macam. Dengan mata ini kita dapat melihat sesuatu, dapat mengetahui sesuatu itu baik ke tak baik, dapat mengetahui sesuatu itu berbahaya atau tidak melalui mata. Berapa nikmatnya mata. Nak tahu nikmatnya mata, butakan. Butakan macam Piramli ni. Butakan. Baru tahu besarnya nikmat mata. Sebab itu kalau hari ini dicabar, siapa nak jual mata? Sekarang banyak agensi-agensi nak beli mata. Siapa nak jual matanya? Katalah sebelah mata 1,000, sebelah lagi 1,000, 2,000. Tak ada orang mau, tak heran duit 2,000. Tapi tak nampak, buta apa maknanya. Nak baca Quran tak dapat dia. Nak pergi ke jalan sesuatu tempat tak nampak. Nak ke pasar, nak ke mana semua tak nampak. Apa maknanya duit 2,000? Hari ini duit 2,000 ni kejap aja. Saya pergi Skipura, benar-benar nak beli belah. Tak jauh dari tempat beli belah tu untuk tukaran wang. Cubalah dulu duit RM100 kita nak tukar, dapat $38. RM100 dapat $38. Hari ini duit kita dah naik lagi. Habis saya berdua pada mentabak dua, besar juga bukan mentabak tu. Satu $12, dua $24. Dengan minum 2 gelas habis RM100 tadi. Hancur duit kita di sana. Jadi orang Singapura ni dengan gaji RM1,000 kalau di sini, tapi hidup di sana kalau tak bergerak tak boleh hidup, tak boleh selesa. Semuanya dengan duit. Dan diisytiharkan pula Singapura negara denda. Banyak hasil duit Singapura ni hasil denda. Jadi kita kalau ke Singapura naik kereta, takut je tak kena denda. Saya pernah kena 2-3 denda, tak perasan. Pasal parking, pasal masuk tempat larangan. Ingat tak ada apa-apa, duduk keluar sampai warden, ada senarai kita, senarai kesalahan kita dah ditunjukkan kat sana. Tak boleh lepas kalau tak bayar denda. Masuk Singapura. Kita kalau balik malam petangnya, orang yang kerja di Singapura tu berdiri nak masuk Malaysia. Saya pukul 11. Yang motor, yang kereta balik kerja. Duduk di Johor Bahru, kerja di Singapura. Jadi kalau yang tahu tu, tapi jauh lah, ikut jabatan yang kedua, yang baru. Itu jauh. Yang dari Johor Bahru pun jauh. Itu keadaan yang dapat diketahui bila Singapura. Bila dah tahu duit 100 ini itu rupa kat sini, kalau 100 bukan roti canai mentabak 2 je, macam-macam boleh bawa balik lagi. Begitulah nilai nasib duit kita di Singapura. Lepas itu bila nak beli belah, tinjau-tinjau, fikirkan balik, tak payah, balik tempat kita beli lagi mewah. Itulah saya pengalaman. Jadi tadi balik tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sangat banyak. Mata tu je tak ternilai kita faedahnya daripada kecil sampai besar, sampai tua, sampai boleh baca Quran, sampai dapat nikmat. Belum telinga, belum lidah, belum tangan, belum kaki, belum perut, itu semua kurniaan Allah. Habis yang lain daripada itu, makanan, rezeki, kemudahan, semua Allah Ta'ala sediakan. Udara ni yang beli ni yang tak bayar. Kalau Allah Ta'ala tak datang, udara tak ada oksigen, kita mati. Yes. Jadi wajarlah Allah Ta'ala mengatakan, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah berikan kepada kamu kebaikan yang banyak sekali. Itu Allah Ta'ala sebut terus terang. Sadar tak sadar, mau terima atau tidak, kita kena terima juga. Apa Tuhan minta daripada pemberian itu? Fasalli li rabbika, maka sembahyanglah. Itu je yang tahu tak? Yang nikmat yang begitu banyak daripada kecil sampai besar sampai tua ni. Dah tua pun ada nikmat-nikmat lagi. Sebab kalau yang tak gigi dah ada gigi palsu lagi ni. Macam-macam kegunaan. Nikmat-nikmat sudah tua, diberi lagi nikmat. Tuhan minta 2 perkara. Satu, fasalli li rabbika wanhar, sembahyanglah kerana Allah dan buatlah korban. Wanhar, buatlah korban. Itu je yang Tuhan nak.
Kalau kita sembahyang, faedahnya kita bukan Allah. Kita sembahyang, Allah Ta'ala tak dapat faedah daripada sembahyang kita, tapi kita sendiri yang dapat faedah. Faedah rohani dan faedah jasmani, faedah lahir dan faedah batin, faedah iman dan takwa terdapat dalam sembahyang. Faedah meningkatkan keimanan kita di hati kita daripada sembahyang. Faedahnya kita sendiri yang dapat. Kita suruh berdiri, suruh rukuk, suruh i'tidal, semua itu ada faedah dari segi kesihatan tubuh badan. Amal ibadat yang digunakan melalui tubuh badan, maka tubuh badan anggota itu dapat kesihatan, dapat kebaikan, kebanyakan, ya, termasuklah sembahyang. Bahkan kalau kira riyadhah, sembahyang itu lagi sempurna, lagi hebat daripada riyadhah yang dibuat oleh agensi-agensi kesihatan ni. Sebab dalam sembahyang ada sujud. Ada tak riyadhah dan letak kepala kat tanah? Sujud. Itu orang yang paling hebat. Darah turun bertukar kalau kita sujud. Lagi lama, lagi darah itu sempurna berudara peredaran. Tapi kadang-kadang kita tak mau lama. Subhanallah wa bihamdi sekali cukup. 3 kali ya. Rasanya lain. Kita sujud subhanallah wa bihamdi sekali. Kita buat 3 kali. Kita rasa faedahnya, kita rasa peredaran darah itu kita rasa faedahnya. Itulah hikmah amal ibadat sembahyang terutama sekali yang faedahnya banyak kita terima untuk diri kita. Allah tak perlukan faedah untuk kita faedahnya. Wanhar, dan berkorbanlah, buatlah korban. Itu 2 perkara ya, Tuhan minta kepada kita. Walaupun sembahyang dan korban, tapi korban itu pun faedahnya bukan Allah yang dapat. Walaupun ada hadis mengatakan bila seseorang itu buat korban, maka pahala amalan-amalan korban itu sudah sampai kepada Allah sebelum darahnya jatuh ke tanah. Itu hebatnya ibadat korban. Seterusnya, sebelum kita bincang tentang cara-cara buat korban, binatang-binatang yang afdal, ada satu nota daripada kitab hadis di mana ada menceritakan bahawa Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah. Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah. Nabi Daud ni Sulaiman bin Daud ya. Kemudian turunan dia sampai Yaqub, Ishak, semua tu. Nabi Daud diberi mukjizat boleh melentur besi dengan tangan ya, buat apa-apa parang semua dengan tangan, picit. Mukjizat Nabi Daud. Nanti saya pernah menuntut ni, tapi dah meninggal ya, mati juga. Dia ambil amalan daripada Pak Yesab Sudin di Gresik, sambil belajar, sambil minta amalan-amalan tertentu. Di balik cuti, dia try kat rumah saya, kat bapak, siang puasa, bacakan amalan-amalan ayat Quran, ayat Nabi Daud. Lepas tu dia ambil paku yang besar dengan 3 jari je pinggul. Amal-amalan ni hari ni tak ada pada kita. Tak ada yang nak menuntut dakwah yang amalan-amalan yang sibuk tadi. Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah tentang apakah pahala umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang berkorban. Nabi Daud bertanya, dah tahu antara amal ibadat yang dikurniakan Allah kepada umat Muhammad ialah buat korban, wanhar. Allah menjawab, dia akan aku anugerahi tiap-tiap bulu pada badannya sebanyak 10 kebajikan ya. Tiap-tiap selai bulu di badan binatang yang kita korban tu, 1 bulu 10 kebajikan. Tiap-tiap 1 bulu 10 kebajikan. Berapa banyak bulu? Sahabat bertanya, bagaimana yang halus? Yang halus pun dinilai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku hapuskan daripadanya 10 kejahatan, 10 dosa. 1 bulu 10 kebajikan diberi, 10 dosa dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Orang yang buat korbannya, aku angkat padanya 10 darjah, 10 bintang dikurniakan oleh Allah kepada tiap-tiap 1 bulu binatang korban yang kita buat. Sebuah gedung istana dalam surga. Gedung istana dalam surga. Ada orang di sana tak ada surga kan? Istana kosong, gundul.
Ada yang ada surga, ada istana di surga. Aku angkat padinya 10 derajat sebuah gedung istana dalam surga beserta dengan satu jariah, satu khadam, satu jariah. Itu satu bulu ya. Dari bidadari yang cantik, jadi khadam kita. Kenderaan yang bersayap di surga ya, orang yang buat korban. Kenderaan yang bersayap yang boleh terbang sekehendaknya dalam surga. Tidakkah engkau tahu, wahai Daud, bahawa sesungguhnya korban itu menjadi kenderaan dan akan menghindarkan semua bahaya pada hari kiamat. Antara faedah orang yang buat korban. Sekarang tengah fikir-fikir kumpul duit ya. Kata tahun ni kena 450 ya. Itu masih rendah. Cedengan dia kena 500 tempat lain. 480 ya. Sebuah kisah dari Ahmad bin Ishaq bahawa dia mempunyai seorang saudara yang miskin, fakir. Dan adalah dia dengan keadaan fakirnya itu, dia juga fakir. Saudara dia itu fakir dan miskin. Maka dengan keadaan fakirnya itu, dia tetap membuat korban seekor kambing tiap-tiap tahun, walaupun dia fakir dan miskin. Maka ketika telah wafat, dia menghentikan solat 2 rakaat, kemudian membaca doa. Si Ishaq tadi, saudara itu dah wafat, waktu hidupnya buat korban, buat korban. Dan Ahmad bin Ishaq tadi sembahyang hajat 2 rakaat dan membaca doa lepas sembahyang, Allahumma arini akhi fi naumi, Allahumma arini akhi fi naumi. Ya Allah, tunjukkanlah keadaan saudaraku dalam tidurku. Kalau kita nak hajat-hajat, itu di antara doa. Ya Allah, tunjukkanlah bagaimana keadaan saudaraku yang telah mati itu dalam tidurku, dapat ditunjukkan. Fasalahu an halihi, dia minta macam mana keadaan saudaraku, nasibnya. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat hari kiamat telah datang. Semua manusia diiring dari kubur mereka dan ia melihat saudaranya itu naik kuda. Ia bertanya, hai saudara, apakah tindakan Allah kepadamu? Dia menjawab, dia telah mengampuni saya dengan sebab-sebabnya. Sebab 1 dirham yang saya sedekahkan kepada seorang perempuan tua di jalan Allah, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosaku. Apa artinya kuda yang kau kenderai ini? Dan kuda yang lain-lain yang dikenderai satu kuda ya, tapi lain-lain kuda pun banyak juga yang ikut dia tu. Apa jawabnya? Dan kuda-kuda yang lain semuanya adalah korban-korbanku. Diperlihatkan sebagai kenderaannya, tinggal pilih ya. Saya dan yang saya naiki inilah korban yang pertama saya buat. Bila ditanya, kamu akan ke mana? Jawabnya ke surga lah. Kemudian dia pun terjaga daripada mimpi tadi, daripada tidurnya. Di antara kisah-kisah lah orang yang buat korban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qaraba qurbanan idza qama fi qabrihi ra'ahu qa'iman ala ra'si. Orang yang buat korban ni besok dikubur setelah orang suruh balik kan, dia akan melihat korban yang dibuat di dunia berdiri di atas kuburnya sebelah kepala. Ra'ahu qa'iman ala ra'si fa iza lahu sya'run min az-zahab, didapati binatang tadi yang di atas kepala dari sebelah belakang, rambutnya jadi emas, daripada emas, bulunya daripada emas. Wa ainahu min yaqut, matanya daripada macam yakut, mata lah. Wa qarnahu min az-zahab, tanduknya juga daripada emas. Fa yaqulu man anta, maka yang dalam kubur tadi bertanya, siapa engkau ni? Wa ayu sayyid anta, wa ma ra'aitu ahsana minka, dan aku tengok kau lebih baik
Fayaqulu, maka binatang korban tadi bercakap, anna korbanuka, aku adalah korbanmu, allazi qarabtani minna fid dunya, yang telah kau buat di dunia. Baru seekor satu dibuat. Summa yaqul irkab ala zahri, binatang tadi pun menyuruh roh yang dalam kubur tadi naik di belakangku. Fayarkabu alaihi, maka roh tadi pun, orang dalam kubur tersebut naik ke atas belakang kuda. Wajhabu bihi ma bainas samai wal ard, dan dibawa terbang antara langit dan bumi. Waktu itu tak rasa ila zillil ars, hingga ke hampir kepada arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salatana wa nusukana nusuk wa huwa minna wa man lam yusalli salatana wa lam yudhi falaysa minna in kana waisan. Nabi lalu bersabda, barang siapa sembahyang seperti sembahyangku, man salatana, kita yang selalu saya sebut, pertingkatkan ibadah sembahyang kita lebih sampai kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun dah banyak kali saya ulang-ulang, masih banyak tak dapat dilakukan sepenuhnya dalam sembahyang itu ya. Wa nusukanan, dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain mengikut apa yang aku lakukan, kata Nabi. Wa man lam yusalli salatana, tetapi orang yang sembahyang dan tidak ikut sembahyangku, walam yudhi, dan tidak buat korban, falaysa minna, dia bukan daripada golonganku, kata dia. In kana waisan, walaupun dia dalam keadaan senang, kaya raya. Ini ingatan Nabi kepada orang yang terutama sekali digunakan rezeki oleh Allah tapi tak pernah buat korban. Buatlah walaupun dapat sekali. Tapi orang yang buat korban selama ini tak pernah susah kerana buat korban. Keluarkan duit 400 buat korban, dia jadi fakir dan miskin. Tapi kalau ikut janji Allah, barang siapa bersyukur dengan atas nikmatku, akan bertambah lagi kebaikan-kebaikan daripada itu. Khiyaru ummati, sebaik-baik umatku, yudhafuna, orang yang buat korban. Wasiraru ummati la yudhafuna, dan sejahat-jahat umatku dia tak pernah buat korban. Ala innal adhiyah minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Nabi kata, tidakkah diketahui bahawa korban itu daripada amalan yang boleh melepaskan daripada kejahatan dunia dan akhirat. Itu hadis Nabi. Kemudian yang lain, hadis yang lain, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamun insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang Tuhan kurniakan kesenangan tapi tak buat korban, mungkin kemungkinan dia akan mati sama ada mati Yahudi atau Nasrani. Man kana lahu sa'atan falam yudhi wala yuqarribanna musallana. Di zaman Nabi dia bercakap, siapa di antara sahabat-sahabat ini yang senang, yang mewah tapi tak buat korban, jangan datang ke masjidku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjalan membeli binatang korban, tiap-tiap langkah 10 kebajikan dan sebagainya. Tiap-tiap dirham dibalas 700 kali ganda. Tiap-tiap dirham tu ringgit ya, dibalas 700 kali ganda. Ketika melepaskan binatang korban untuk disembelih, semua makhluk di tempat korban itu sampai ke bumi yang ketujuh meminta ampun untuk Tuhan punya korban. Ya, tanah, batu, rumput, sampai yang 7 lapis dalam tanah yang terlibat dengan tempat korban itu, semua berdoa minta Allah Ta'ala ampunkan dosa orang yang buat korban. Dan ketika darahnya mengalir kerana disembelih, Allah ciptakan tiap-tiap titik darah itu sebanyak 10 malaikat yang semuanya memohonkan keampunan baginya sampai hari kiamat. Dan apabila dagingnya dibahagi-bahagikan, diberi pahala tiap-tiap sepotong daging seperti memerdekakan hamba saya daripada putera dan keturunan Ismail.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, qaddimi udhiyatik washhidiha fa inna laka bi awwali qutratin taqturu min damiha 'alal ard an yaghfir laka Allah taala. Nabi berkata kepada isterinya yang bernama Aisyah. Aisyah hari ini dicabar orang Syiah mengatakan Aisyah itu pelacur, perempuan kotor. Padahal Nabi sangat sayang dengan Siti Aisyah sampai macam-macam gelaran kepada Siti Aisyah. Kata Nabi kepada Aisyah, qaddimi udhiyatika, ulurkanlah, utamakanlah korbanmu, washhidiha, dan saksikan waktu disembelih, fa inna laka bi awwali qutratin taqturu min damiha 'alal ard ay yaghfira laka Allah taala ma takufu min zunubi. Tiap-tiap titisan darah yang mengalir di atas bumi, Allah taala mengampunkan dosa-dosa kamu, zunubak. Faqalat, maka berkatalah Aisyah, ya Rasulullah, alana khassah, adakah saya sahaja, kami sahaja yang dapat macam itu? Amlil mu'minin amma, adakah juga orang mukmin dapat ganjaran yang seperti itu? Faqala alaihi salatu wassalam, bal lana walil mu'minina amma, bahkan kita yang buat, iaitu keluarga Nabi, juga orang-orang mukmin seluruhnya akan mendapat kelebihan bagi mereka yang melakukan korban. Sedang macam ni masih sah. Jadi daripada kelebihan-kelebihan yang dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Taala bukakan hati kita untuk membuat korban sementara kita masih hidup, dan mudah-mudahan kita dapat menyaksikan korban kita. Kita tak tahu tahun depan raya, tahun depan korban, tahun depan kita masih hadir atau tidak. Inilah sebagai galakan motivasi apabila pengurusi masjid mengumumkan buat korban lembu. Dan hari ini pun ada keluarga yang nak serahkan lembu untuk disembelih di masjid ini. Jadi tentang kelebihan-kelebihan lain ada dibincangkan pada minggu lepas orang yang buat korban ini. Dan selama ini kita dengar seekor lembu boleh dikongsi tujuh orang. Tapi kalau orang tu dah satu lembu seekor pun tak salah, dia surah dia naik. Tapi jangan mengatakan besok, kalau aku kongsi seekor lembu 7 orang, aku dapat 1/7 daripada lembu tu, nak naik apa? Tuhan Maha Kaya kan. Walaupun seekor lembu untuk 7 orang, 7 naik lembu besok, jadi 7 lembunya itu. Dan kalau unta, ada yang ulama yang zaman sahabat, zaman Nabi, ada ulama korban unta, Nabi kata boleh buat unta untuk 10 orang. Tapi dalam kitab Imam Syafi'i 7, walaupun unta 7. Tapi ada hadis zaman Nabi, ada sahabat yang buat korban unta untuk 10 orang. Mungkin dagingnya lebih banyak, harganya pun lebih tinggi ya? Dan powernya pun lebih daripada lembu. Kambing seorang seekor. Tapi kalau dibuat perbandingan, unta 7 orang atau 10 orang, lembu 10 orang, kambing seekor seorang, yang afdal ialah kambing. Ada konsekuensi kambing. Tapi harga kambing sekarang faham lah ya, antara 7 ke atas lah, 700 ke atas. Ini 450 dapat lembu kongsi 7 orang ya. Kalau cari kambing sekarang ada benda mahal. Sebab itu kalau ganjaran daripada Allah lebih besar pun kita kata muhasabahlah dengan balasan itu. Dengan saya setakat ini kita bincang sedikit mengenai korban ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan murahkan rezeki bagi kita yang berkorban. Dapat mengatakan macam saya korban, yang masih tak boleh saya korban kau untuk dia, tak boleh dia kata. Sebab saya lebih, saya untuk korban saya. Kalau masih tak boleh, jangan lah korban. Kita korban untuk orang, ya, terutama sekali isteri yang disayangi lah. Kalau lembu masukkan semua, saya, ya, isteri, anak-anak semua, Tak maksud lagi bagus. Saya beli pun bahagian, saya punya bahagian, rumah saya punya bahagian. Tapi pendapat dia mengatakan tak boleh. Sebab orang tu tak keluarkan duit, saya yang keluarkan duit. Dalam fiqh Syafi'i, kita boleh memberi korban untuk orang yang hidup dengan syarat
dia izin. Siapa tak izin ni orang korban kita, boleh dapat pahala orang yang memberi korban itu. Dan dia pun yang kita buatkan korban dapat pahala. Macam haji jugalah. Kita hajikan bapa kita, kita hajikan mak kita. Bila kita hajikan mak kita dapat haji, kita pun dapat haji. Tapi orang ada pergi haji, pergi umrah, haji dah 2-3 kali. Dia haji untuk dia je. Alangkah eloknya kalau buat haji untuk bapa dia. Dulu dapat, kita dapat, bapa pun dapat. Umrah pun itu. Tapi banyak ditanya pergi umrah, dapat 7 kali umrah. Untuk sabut saya lah. Padahal kalau kita untuk bapa sekali, untuk mak isteri mak kita sekali, itu digalakkan oleh Nabi. Orang yang tak dapat pergi perang fisabilillah, tapi Nabi tanya, awak ada bapa yang dah tua ada? Kau hajikan bapamu yang dah tua itu lebih besar pahalanya daripada kau pergi perang. Itulah kelebihan fadilat menjaga ibu bapa ni, buat baik kepada ibu bapa, terutama sekali yang ibu bapa dah masih hidup. Yang dah mati tu cara lain, tapi yang masih hidup, tengok muka bapa dan emak itu aja pahala dia dah besar. Pahala dia dah besar. Lagi ada juga yang mengatakan kita boleh buatkan korban untuk orang, tapi sebenarnya kalau dengan izin boleh. Kecuali bapa buatkan korban untuk anak, tak payah anak izin pun boleh. Bapa untuk anak. Dan mungkin sebaliknya, anak kepada bapa. Sebagaimana Nabi tiap-tiap kali raya dia menyediakan 2 kambing kipas, 2 ekor kambing kipas, ikat sebelah tempat sembahyang. Selesai sembahyang, disembelih seekor. Kipas dia korban ini untuk umatku. Nabi buat untuk umat, bukan untuk dia. Dah selesai tu, sembelih lagi, hanya untuk aku dan keluarga. Hadis-hadis yang macam itu tu, kalau kita nak jadikan panduan, masih boleh lah. Maknanya kita buat korban untuk orang lain. Lebih baik lagi kalau kita minta izin. Tapi kalau bapa nak buatkan untuk anak, tak payah izin. Itu. Kalau orang yang meninggal, Ustaz? Termasuklah yang meninggal. Yang meninggal ni kalau dia wasiat, yang diwasiat yang orang lain. Tapi untuk anak tadi umum. Kalau untuk anak meninggal hidup, itu boleh. Tapi kalau yang orang lain daripada anak, kalau dia ada pesan waktu hidup, itu boleh. Kalau tak, buatlah untuk kita dan anak-anak kita yang ada juga, lebih baik. Saya ingat saja, mudah-mudahan dapat dipahami tentang korban yang masanya masih ada. Kalau kita pukul sikit-sikit, dan dengan ini kita tambahkan kelas kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa albisna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.